Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita beralih kepada tajuk yang kedua. Para pendengar sekalian, kita beralih pada tajuk yang kedua, iaitu kelebihan dan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kita mendengar suara-suara sumbang yang menyebut malam nisfu Sya'ban ini tidak ada kelebihan. Hadis-hadisnya palsu. Benarkah demikian? Apakah yang disebutkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia? Ayuh kita dengar satu persatu. Saya akan bentangkan kepada tuan-tuan hadisnya. Yang pertama, tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban ni ialah 14 Sya'ban malam tu. Contohnya hari Selasa 14 Sya'ban. Malam itu. Hari Selasa tu kita berbangun pagi 14 Sya'ban. Malam itu, itulah malam nisfu Sya'ban. Ada kelebihan, kemuliaannya pada malam itu. Kalau kita sambut pada malam itu dengan amal ibadah, apa-apa amal ibadah, kita tak spesifikkan solat A, solat B ke apa ke, zikir A ke zikir B ke, apa-apa saja ibadah yang kita buat dengan niat untuk menghidupkan malam itu, dan kita yakin malam itu punya kelebihan, maka ia adalah sunnah. Ia adalah sunnah. Kita bacakan hadis dan pandangan ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia. Saya baca sebahagian, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muktabar di Malaysia. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fa kharajtu fa idza huwa bil Baqi' alaihi salam. Faqala akunti takhafina an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu? Qultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Faqala inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i ad-dunya fayaghfiru li akthara min 'adadi sya'ri ghanami kalbin. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendapati Rasulullah SAW tiada bersamaku pada satu malam. Sayyidina Aisyah, Nabi giliran di rumah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah bangun tengok Rasulullah tak ada. Aku pun keluar mencari Rasulullah. Sayyidina Aisyah pun keluar cari. Aku mendapati baginda sedang berada di perkuburan Al-Baqi'. Oh, Nabi menziarahi Baqi'. Nabi menziarahi perkuburan Baqi'. Sebahagian orang hari ini sampai takut nak pergi kubur. Takut jadi sesat, syirik, bid'ah. Seperti mana yang digembar-gemburkan oleh sekumpulan yang tidak bertanggungjawab, sering mengelirukan umat Islam dengan pandangan-pandangan yang minoriti, bukan yang diguna pakai dalam sebuah negara. Bahkan yang diguna pakai oleh semua kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi pergi di Baqi'. Nabi berada di Baqi' perkuburan. Bila Nabi tengok Sayyidina Aisyah datang, Nabi pun kata, adakah kamu takut Allah dan Rasulnya akan menzalimi kamu? Bahasa kita macam ni, bahasa kita hari ni macam ni lah. Awak ingat Nabi nak pergi lari duduk tempat lain ke? Kan giliran rumah Sayyidatuna Aisyah, macam itulah bahasanya. Nabi tidak memaki hamun, Nabi tidak menggunakan perkataan yang kesat. Sopan ayat Rasulullah. Apakah kamu takut Allah dan Rasulnya akan menzalimi kamu, wahai Aisyah? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku menyangka Tuan terpergi ke rumah sebahagian isteri-isteri yang lain. Itu cemburu perempuan, biasalah. Kemudian Nabi terus jawab, tengok Rasulullah. Tak ada nak bertengkar, nak panjang ke apa, tak ada. Nabi kata, wahai Aisyah, sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Lalu dengan itu Allah memberi pengampunan kepada makhluknya dengan bilangan yang lebih banyak daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb. Keampunan. Bani Kalb ni antara kabilah Arab yang punya kambing yang begitu banyak. Kambing yang begitu banyak. Tuan-tuan bayangkan seekor kambing ada berapa juta bulu. Kalilah dengan berapa puluh ribu ekor kambing tu, nak bagi tahu berapa bilion pengampunan Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Hadis tu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Abi Shaybah,
Hadis ni mempunyai tawabi' dan syawahid yang begitu banyak sehingga mengangkat kedudukan hadis tersebut. Kemudian, kita tengok lagi hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Hadis kedua, hadis ketiga daripada Ali bin Abi Talib. Hadis kemudian tadi ada lagi hadis daripada yang kita baca tadi. Yang pertama daripada Sayyidina Aisyah, kemudian daripada Ali bin Abi Talib, kemudian daripada Sayyidina Mu'adh bin Jabal. Muslimin muslimat sekalian, saya tak baca dah sebab tak mau terlalu panjang. Saya hanya nak sebut kepada tuan-tuan lagi, tuan-tuan tengok. Ringkasan yang dibuat oleh para ulama Ahlus Sunnah 1400 tahun, bahkan hampir 1400 tahun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat ringkasan tentang malam nisfu Sya'ban, ataupun 1200 tahun ulama Ahlus Sunnah membuat ringkasan, huraian, komentar, belasan kitab khusus di kalangan ulama-ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab khas tentang kelebihan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, sehingga kan kelebihan malam nisfu Sya'ban ini diriwayatkan melalui jalur 15 sahabat Rasulullah SAW. 15 jalur sahabat. Ramai orang yang belajar hadis, dia faham bila kita sebut sampai 15 jalur sahabat yang sebut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Mu'adh bin Jabal, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Amr, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abu Tha'labah al-Husani, Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Anas ibn Malik, Sayyidina Abu Umamah al-Bahili, Sayyidina Uthman ibn Abu al-As, Sayyidina Auf ibn Malik, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Yazid ibn Jariyah al-Ansari radhiyallahu anhum. Hadis-hadis ini datang dengan pelbagai status sanad dan lafaz, termasuk ada yang sahih, ada yang dhaif jiddan, ada yang dhaif. Dicampur kesemuanya. Ada sahabat yang disebut secara mubham, seperti dalam kitab Fadail Syahri Ramadan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Sebahagian lagi ada yang datang secara mursal. Hadis-hadis yang banyak ini saling membantu antara satu sama lain pada kekuatannya, sehingga hadis-hadisnya yang dhaif boleh mencapai, yang dhaif tadi boleh mencapai hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Siapa yang belajar ilmu mustalahil hadis, dia akan tahulah status hadis ni menjadi, kita kata bahasa hari ni, A minor ataupun B plus, begitu. Hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi. Tuan-tuan sekalian, itu hadis. Jom kita tengok sekarang ni betapa ulama 1500 tahun, 1400 tahun yang saya sebut tadi menyebut tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. 1400 tahun sahabat Abdullah bin Umar, ini bukan hadis, athar, radhiyallahu anhu, dia kata ada 5 malam yang diperkenankan doa. Yang ni Al-Imamul Baihaqi sebut dalam Syu'abul Iman, dan Imam Abdul Razzaq As-San'ani sebut dalam kitab dia Al-Musannaf. Kata Abdullah bin Umar, ini ulama sahabat, khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a, ada 5 malam yang tidak ditolak di dalamnya doa. Lailatul Jum'ah wa awwalu lailatin min Rajabin wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul 'Id. 5 malam yang tidak ditolak, iaitu sangat mustajab. Kelebihan malam ni, rupanya kelebihan dia, semua ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah buat kacau, tak pernah nak kelirukan umat Nabi Muhammad, tak pernah nak sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita jadi kecewa dengan sebahagian satu kelompok ni, dengan satu kelompok yang sering mengelirukan umat Nabi Muhammad dengan pendapat-pendapat yang orang kata tidak mengikut arus perdana di dunia umat Islam, bahkan di mana sahaja mereka berada, di situlah mereka mengelirukan ummah Nabi yang dirahmati ini. Kata Abdullah bin Umar, ada 5 malam
Yang pertama malam Jumaat, malam pertama bulan Rejab, malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, 2 malam raya. Ada 5 malam. Perkataan itu disebut oleh Imam Baihaqi, disebut oleh Imam Abdul Razak As-San'ani. 2. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan sahabat, lepas tu pula salaf, berpesan kepada gubernurnya di Basrah dengan 4 malam. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya Ghunyatul Multamis fi Tafwidil Multabis bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tulis wasiat kepada Adi bin Artah, hendaklah kamu memerhatikan, menghidupkan 4 malam dalam setahun. Sesungguhnya Allah melimpahkan padanya rahmat. 1. Malam pertama bulan Rejab, 1 Rejab, malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, malam hari raya 1 Syawal, malam hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. Juga dituliskan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Perkataan yang bukan hadis tetapi ulama kita. 3. Al-Imam Syafi'i. Lepas pada tu lagi, wafat tahun 204 Hijrah. Lepas pada tu lagi, tadi Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i sebut tentang malam nisfu Sya'ban, kelebihan malam nisfu Sya'ban dalam kitab dan telah sampai riwayat kepada kami, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya Imam Syafi'i dengar tok guru dia mengajak, ada 5 malam diperkenankan doa. Yang pertamanya malam Jumaat, bahasa Arab saya tak baca dah sebab ambil masa. Yang kedua malam hari raya Aidil Adha, yang ketiga malam hari raya Aidil Fitri, yang keempat malam 1 Rejab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Perkataan itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan dah nampak kan? Patutlah kenapa majlis-majlis fatwa di Malaysia ni, kalau kita buka balik kan, satu-satu Perak, Terengganu, Johor, Pahang, semua menyebutkan tentang tidak bid'ah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan meyakini bahawa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang ada kelebihannya. Darul Ifta Al-Misriyah, panjang kalau saya baca tuan-tuan. Lailatun nisfi min Sya'ban lailatun mubarakatun warada fi dhikri fadliha adadun kabirun min al-ahadith ya'dudu ba'duha ba'dan wa yarfa'uha ila darajatil hasani wal quwwah. Darul Ifta Al-Misriyah beritahu malam nisfu Sya'ban malam berkat. Telah sabit di dalam kelebihan malam itu jumlah yang begitu banyak hadis-hadis yang menguatkan di antara satu sama lain sehingga menjadikan hadis itu hasan dan kuat. Saya tak baca semua, tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Dan berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia sebut tentang macam mana nak hidupkan malam itu. Maka kata Imam Ibn Rajab, nak hidupkan malam tu, hidupkanlah dengan apa saja amalan ibadat. Banyakkan baca Quran saja pun boleh. Tuan-tuan nak semayang saja pun boleh. Tuan-tuan nak sedekah pada malam tu dengan banyak pun boleh. Dan Imam Ibn Rajab kata, Ahlus Syam, ulama-ulama Ahlus Syam terbahagi pada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama kata, mustahab kita hidupkan malam itu di masjid. No? Dan kumpulan yang kedua kata, makruh kita berhimpun di masjid, dan tidak makruh untuk seseorang itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu di rumahnya sendiri. Yang tu pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Yang penting, lagi penting, jangan paksa orang untuk buat ibadat ni, jangan paksa orang untuk tinggal ibadat sekian. No? Yang paling utama sekali, hidupkan malam itu dengan apa jua jenis ibadat. Solat pun boleh, Quran pun boleh, zikir pun boleh, munajat pun boleh dan lain-lain. Itu untuk bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Al-Majlisul Islami lil Ifta' Palestin.
Ihya lailatin nisf min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa kata mereka? Dhahaba jumhurul fuqaha min al-Hanafiyyah wal-Syafi'iyyah wal-Hanabilah ila nadbi ihya'i lailatin nisf min Sya'ban. No? Alladhi la yutiqu al-Arabiyyah, hunaka man yuhib an yu'alliq ala al-kalam wa huwa la yutqin fil Arabiyyah. No? Hatta yaqra wa yafham an-nusus al-Arabiyyah falyatafaddal bit-ta'liq. No? Di kalangan di kalangan penonton lah. Dhahaba jumhurul fuqaha min al-Hanafiyyah wal-Syafi'iyyah wal-Hanabilah ila nadbi ihya'i lailatin nisf min Sya'ban. Tuan-tuan, Al-Majlisul Islami lil Ifta' Palestin bagi tahu. Jumhur majoriti ulama fiqh Hanafi, Syafi'i, Hanbali bahawa nadab sunat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Disebutkan dalam kitab Maraqil Falah, ni kitab fiqh mazhab Hanafi. Darasnahu alhamdulillah indama kunna fi Dimashq, muka surat 218. Hasyiah Ibn Abidin, juga kitab mu'tamad dalam fiqh Hanafi. Syarhul Minhaj, Imam Al-Buhuti fi Rawdil Murba', kitab Hanbali, sebut wala yaqumuhu kullahu illa lailata 'idin wa yatawajjahu lailatan nisfi min Sya'ban. Imam Buhuti sebut dalam Ar-Rawdul Murbi' bahawa mereka menghidupkan, disunatkan bersungguh-sungguh menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadat. Seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang besar di bumi Melayu, mantan mufti Negeri Sembilan, Al-Syekh Al-Alimul Allamah Ahmad ibn Muhammad Sa'id bin Jamaluddin Al-Linggi, dalam kitab beliau Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Kita dengar. Di sisi ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, kelebihan malam nisfu Sya'ban adalah sabit melalui beberapa hadis yang boleh dijadikan dalil dan hujjah dalam bab fadail. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi bi syarhi Jami' Tirmidzi juzuk 3 muka surat 442 menyebutkan, ni ulama hadis besar. Dia kata hadis-hadis fadilat malam nisfu Sya'ban itu secara keseluruhan adalah hujah yang mematahkan pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada satu dalil pun tentang fadilat malam nisfu Sya'ban. Dia kumpulan hak porak-peranda umat Nabi Muhammad ni, negeri mana pun ada hak kumpulan ni. Sikit je. Tapi dia porak-perandakan fatwa orang. Dia porak-perandakan amalan umat Islam yang bersandarkan kepada qaul yang mu'tabar di sebuah negara. No? Dia buat mai pendapat minoriti, dia buat mai dia kata tak ada hadis, tak ada dalil, masuk kadang-kadang terlepas juga ke TV. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam memberikan kefahaman kepada umat Nabi SAW. Dan ada lagi yang lain yang banyak, saya rasa masa pun dah terlalu banyak untuk menceritakan tentang kelebihan bulan Sya'ban dan kelebihan malam nisfu Sya'ban di sisi kita ahlu sunnah wal jamaah yang mesti dihormati oleh mereka-mereka yang tak mau berpegang dengan pendapat ni. Jangan kalian sesatkan, jangan kalian bid'ahkan, jangan kalian huru-harakan fatwa yang diamalkan oleh penduduk setempat. Hormat pegangan penduduk setempat kerana mereka berpegang kepada para ulama mereka, pada ulama kami yang mengeluarkan hukum itu bersandarkan kepada dalil-dalil yang telah pun dikaji oleh mereka sekian ribuan tahun, diwarisi turun-temurun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.